segar di pagi hari. Segala sentosa. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di mana lagi kalau bukan saluran yang betul bernama TV 502. Sekali lagi kembali bersama kami menerusi apa khabar Malaysia pagi ini bertemankan saya Cedi dan saya Herlina Pelawi. Selamat pagi. Okey, saya nak kongsikan satu fakta menarik untuk hari ini iaitu 21 Julai 2022 merupakan hari kemerdekaan Belgium yang telah bebas daripada genggaman Belanda dan juga United Kingdom pada hari ini. Baik, itu bukan sahaja perkara yang kita nak kongsikan kali ini. Kita juga nak berkongsikan kepada anda semua tentang fakta, nak menilai antara fakta itu betul ataupun tidak. Contohnya, sejak belakangan ini semalam ada tersebarnya satu berita yang telah diviralkan melalui WhatsApp di mana kononnya di Sabah dan juga di Thailand ada gempa bumi yang akan berlaku. Namun perkara ini adalah perkara palsu yang tak boleh disebarkan oleh semua masyarakat, dan hati-hati sekiranya anda mendapatkan segala informasi yang kurang orang kata sangsi dan kurang boleh dipercayai. Dan kalau anda betul-betul mahu pastikan sama ada perkara itu yang ditularkan itu betul atau tidak, anda boleh cek ke mycheck.com.my. Itu antara yang website ataupun platform yang boleh kita semak sama ada perkara itu betul ataupun diada-adakan. Biasalah Helena, orang kita ni suka jadi yang pertama bila perkara-perkara sebegini yang boleh menjadi viral dan tular. Betul. Tapi hakikatnya mereka tidak tahu lagi adakah perkara itu sahih ataupun tidak. Ini sekali lagi nak ingatkan anda, seperti yang Helena katakan, kalau perkara itu tidak betul, jangan memandai-mandai untuk sebarkan. Nanti akan menerima tempiasnya orang yang rasa contohnya lah, kalau gempa bumi berlaku di laut, bagaimana dengan ahli keluarga yang berada di laut ataupun yang berdekatan dengan pantai kan. Kalau perkara itu tidak betul. Baiklah, dan antara lainnya yang ingin kami kongsikan bersama. Okey, nak tanya Helena, sekarang ni kita Helena pakai peranti yang bagaimana menerusi telefon bimbit? Adakah peranti yang besar mencukupi ataupun rasa itu perlu ada dalam peranti Helena? Saya rasa apa yang saya ada pada ketika ini cukup untuk saya gunakan secara seharian, memadai dengan aplikasi yang ada, mobile internet yang ada dan juga package-package yang telah saya subscribe melalui telco saya. Ia adalah berpatutan. Tapi kalau ada pilihan nak juga upgrade, tapi tak ada keperluan lah buat masa ni. Alhamdulillah. Okey, sebenarnya apa yang ingin kami kongsikan bersama bercerita tentang peranti ni Helena. Pengguna sekarang ni perlu bijak memilih peranti plan telekomunikasi yang bersesuaian. Sebab apa? Menerusi satu buah bicara yang kita saksikan semalam menerusi Facebook Temu Bual berkaitan dengan program internet dan anda, sebenarnya kadang-kadang kita tak cek ataupun semak atau peranti yang kita gunakan sekarang ini. Kadang-kadang tak ikut spek pun apa yang kita nak. Contohnya kita nak beli kereta kan. Kadang-kadang tak perlu untuk kita perlukan full spek, hanya memadai mengikut keperluan kita, bukan kehendak. Begitu juga dengan telefon bimbit yang kita gunakan, tak perlu peranti yang canggih, hanya perlu peranti yang mengikut kehendak kita, gaya hidup kita dan keperluan kita sahaja. Itu nak ingatkan anda, sebab sekarang ni kita kan perempuan ataupun kita sekarang ni lebih memerlukan contohnya yang cukup dalam telefon bimbit kita adalah kamera. Kalau kamera tu memadai untuk kita gunakan seharian, jadi dia mencukupi, tak perlu peranti yang lain. Betul. Dan bagi anda juga, salah satu cara untuk kita menjimatkan duit pada ketika ini adalah menyemak kembali data yang kita pilih daripada syarikat-syarikat telekomunikasi. Misalnya kalau package yang disediakan itu adalah RM120 dengan 50 gigabyte internet dan juga telefonnya. Kalau kita mempunyai internet di rumah dan juga internet di tempat kerja, mungkin ini masanya untuk kita review
review balik adakah kita betul-betul perlukan 50 GB itu. Kalau kita tidak perlukan, ini adalah masa yang tepat untuk kita kurangkan data itu, dan kemudiannya kita akan dapat menjimatkan duit kita secara Bayaran bulanan. Itu antara yang boleh kita review untuk kita kurangkan kos kehidupan kita. Baik. Betul. Baik, kita banyak lagi antara perkembangan terkini juga berita semasa untuk kita kongsikan bersama. Tapi sebelum tu Helena, kita nak saksikan juga ramalan cuaca untuk hari ini. Mungkin ada yang baru sahaja merancang untuk keluar ke rumah kan. Tapi tak apa, kita saksikan dulu bagaimana keadaan cuaca di Malaysia hari Dan ini. juga Silakan. bersama dengan dari Bilik Berita. Ya. Silakan. Dua pegawai kanan Majlis Amanah Rakyat atau MARA akan didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Pendakwaan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM itu dibuat pagi ini. Pada Februari lalu, SPRM memulakan siasatan berhubung dakwaan berlaku salah guna kuasa dan salah urus membabitkan beberapa pegawai kanan MARA selepas dokumen berkait dakwaan itu tular di media sosial. Siasatan dimulakan dengan merakam keterangan beberapa pegawai MARA Corporation atau MARA Corp. SPRM kemudian menyerbu 3 pejabat berkaitan MARA di ibu negara dan mengambil beberapa dokumen untuk membantu siasatan. Pada 11 Februari lalu, 5 pegawai kanan MARA diambil keterangan berkaitan dakwaan penyalahgunaan kuasa itu. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009, iaitu kesalahan bagi mana-mana pegawai badan awam yang menggunakan jawatan atau kedudukan untuk mendapatkan suapan. Sebelum itu, seorang pemilik akaun Twitter mendedahkan isu salah guna kuasa dan salah urus MARA Corp termasuk melampirkan 6 halaman surat berhubung integriti pegawai agensi di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar itu. 5 pegawai yang dikaitkan dakwaan terbabit turut membuat laporan di Balai Polis Dang Wangi di Kuala Lumpur secara berasingan menafikan terbabit dengan dakwaan itu. Polis Kuala Lumpur dalam proses melengkapkan kertas siasatan berhubung penipuan visa Haji Furada oleh 2 ejen pelancongan yang beroperasi di Danau Kota Setapak membabitkan kerugian lebih 2 juta ringgit. Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Azmi Abu Kasim berkata sebanyak 47 laporan polis diterima berhubung kes berkenaan dan susulan itu 2 lelaki dan 3 wanita warga tempatan berusia 28 hingga 51 tahun ditahan bagi membantu siasatan. Setelah tempoh reman tamat pada 16 Julai lepas, kesemua individu terbabit diserahkan kepada Polis Kontingen Johor untuk siasatan berkaitan modus operandi yang sama. Dato' Azmi berkata, kertas siasatan akan dirujuk kepada pejabat peguam negara dalam masa terdekat untuk mendapatkan keputusan tindakan lanjut. Pada Selasa, Setiausaha Polis Malaysia, Datuk Norsyah Muhammad Sa'duddin sudah menerima 121 laporan berhubung kes penipuan pakej menunaikan ibadah haji dan umrah menggunakan visa Furada yang melibatkan kerugian lebih 5.1 juta ringgit di seluruh negara. Pada 7 Julai lepas, kira-kira 380 bakal jemaah haji dilaporkan terkandas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dipercayai menjadi mangsa penipuan sebuah syarikat pelancongan swasta. Mereka dipercayai menggunakan visa Furada, iaitu visa yang diuruskan sendiri tanpa membabitkan jumlah kuota yang diperoleh lembaga tabung haji. Polis mengesahkan telah menerima laporan daripada pemilik sebuah kelab komedi di Taman Tun Dr. Ismail berhubung ugutan yang diterima daripada seorang individu tidak dikenali.
Ketua Polis Daerah Petaling Jaya SCP Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata, laporan dibuat lelaki itu semalam dipercayai mempunyai kaitan dengan insiden simbahan cat pada kelab komedi itu seperti yang dilaporkan. Kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 507 Kanun Keseksaan dan Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil 1955. Pada Selasa, sebuah kelab komedi yang menjadi lokasi, seorang wanita menanggalkan baju kurung dan tudung ketika membuat persembahan komediri disimbah cat oleh dua lelaki. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia dan kali ini kita nak bersama-sama dengan anda berceritakan tentang peribahasa. Mungkin kita selalu dengar chat bagai aur dengan tebing, bagai isi dengan kuku. Tapi jarang kita dengar bagai dakwat dengan kertas. Ya, maksudnya ialah satu perhubungan yang sangat rapat, sama juga macam isi dan kuku dan sebagainya. Ya, baik, rapat dan erat dan ianya boleh membawa kepada perpaduan. Itu yang kita cuba sentuh pada hari ini berkaitan dengan perpaduan, ialah kita ni dah membawa mood kemerdekaan sebenarnya. Betul. Kan. Jadi sesuailah dengan topik kita pada hari ini, bagai dakwat dengan kertas, dan tentunya kita akan bersama dengan tetamu yang cukup istimewa pada hari ini untuk kita borak sembang, berbincang tentang satu perkara ataupun usaha yang sedang kita jalankan sekarang ini dan hopefully berterusan sampai bila-bila, di mana untuk mengekalkan perpaduan yang kita lalui dan jalani sekarang ini bukan satu perkara yang mudah dan dipandang enteng. Jadi semua di antara kita haruslah bekerjasama dan memainkan peranan masing-masing untuk mengekalkan keharmonian negara kita sendiri. Bukan sahaja kita generasi muda, malah di peringkat atasan sekali. Betul. Mahupun peringkat anak-anak kita sendiri. Betul. Dan untuk itu kita bersama dengan Encik Shah Kirit, atau lebih mesra dikenali sebagai Bro Shah, Presiden Global Unity Network, untuk sama-sama kita berbincangkan tentang topik ini. Baik, Bro, kita nak mulakan dengan mulakan dengan pandangan Bro sendiri tentang perpaduan rakyat di Malaysia pada ketika ini. Baiklah, terima kasih. Kalau kita lihat, Malaysia ini adalah sebuah negara majmuk, terdiri daripada pelbagai agama, bangsa, kaum, suku kaum, ya, dengan budaya adat masing-masing. Maka hidup cara aman, damai, cara harmoni ini sangat penting. Pada pandangan saya, sejak kita merdekakan sampai ke hari ini, cara umumnya kita memang hidup dalam keadaan yang cukup aman dan harmoni. Adalah insiden-insiden terpencil di sana sini. Cuma yang merisaukan kebelakangan ini, semakin berlaku ketegangan hubungan antara kaum, hubungan antara agama. Jadi pandangan saya, kita kena letak usaha supaya kita sentiasa mengekalkan keharmonian. Pendek kata, jangan main dengan api. Okey. Don't take it for granted. Itu aja. Dan itu juga boleh memecah belahkan perhubungan yang kita kekalkan sekarang ini. Okey, tadi ada menyentuh tentang agama. Mungkin pandangan Bro sendiri, boleh kita panggil Bro lebih selesa. Panggil Bro saya je. sebenarnya nak panggil Tuan. Jangan. Bro minta panggil Bro, saya panggil Betul, Bro. betul. Okey, mungkin apakah hubungan agama dan perpaduan untuk mengekalkan kestabilan sesama masyarakat ini sendiri? Okey, pada saya kan, masyarakat kita ni perlu kembali kepada agama. Okey. Bila kita jadikan agama ni sebagai teras kehidupan kita, akan banyak menyelesaikan masalah. Kita ambil contoh cerita pasal perpaduan. Kita ambil contoh dalam agama Islam. Kita ambil Al-Quran sebagai contoh. Dalam surah Hujurat, surah 49 ayat nombor 13, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, wahai manusia, kami jadikan kamu daripada satu pasang lelaki dan wanita, merujuk pada Nabi Adam dengan Hawa alaihissalam. Dan dijadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya kamu saling kenal mengenal antara satu sama lain. Bukan untuk bergaduh. Dan yang paling mulia di sisi kamu adalah orang yang bertakwa. Jadi Allah SWT, iaitu Tuhan sekalian alam, dia tak lihat mana-mana bangsa sebagai lebih mulia daripada yang lain, tetapi ketakwaan kita, keimanan kita, keikhlasan kita. Jadi bila kita kembali pada agama, dia akan mengajar kita pelbagai agama, pelbagai budaya dan sebagainya. Itu adalah untuk kita saling kenal, mengenal, hidup dalam keadaan keharmonian, insya-Allah. Baik, Bro, kalau kita lihat dalam kita perbezaan di antara agama itu kan, dalam kita memahami, cuba mengenal antara satu sama lain, tetapi ada perbezaan itu, perbezaan yang begitu ketat, kadang-kadang menyebabkan kita berbalah.
Okey. Dan pada pandangan Bro Shah sendiri peranan perbandingan agama ini dan perpaduan masyarakat majmuk. Okey, alhamdulillah, soalan yang sangat menarik. Kalau kita sebelum ni kita selalu dimomok-momokkan jangan buat perbandingan agama, jangan cerita pasal agama, sensitif, nanti bergaduh dan sebagainya. Tetapi kita hidup dalam satu era ledakan maklumat, information technology dengan media sosial yang ada, suka tak suka perbincangan agama sedang berlaku. Okey. Tetapi kalau kita tak mendidik masyarakat kita bagaimana kita nak lakukan perbandingan agama atau perbincangan antara agama ini, saya risau mereka tidak ada kawalan. Dan itu yang menjadi perbalahan. Okey, kalau kita lihat agama-agama ni, saya setuju ya. Agama ni tak sama. Betul. Dia ada perbezaan dalam doktrin ajaran dia. Tetapi agama-agama ini juga ada nilai-nilai persamaan. Okey. Sebagai contoh aja dalam surah Ali Imran surah nombor 3 ayat 64, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah." Yang bermaksud, katakan kepada ahli kitab, marilah kepada kalimat-kalimat yang bersamaan antara kami dan kamu. Iaitu tidak ada yang layak disembah melainkan Allah SWT. Jadi kita bila nak berbincang tentang agama, peringkat awal ni jangan fokus pada perbezaan. Okey. Fokus apa nilai persamaan yang kita ada, yang kita boleh bekerjasama. Perbezaan tu kita bincang kemudian. Dan bila kita belajar agama ni, kita juga belajar tentang pantang larang kepercayaan antara satu sama lain, dan itu membolehkan kita hidup dengan saling memahami antara satu sama lain. Tadi Bro Shah ada menyentuh tentang media sosial. Sekarang media sosial kita tahu paling dekat dengan kita kan, dan salah satu cara untuk kita menzahirkan ataupun meluahkan sesuatu dan nak menunjukkan perpaduan dan mengekalkan keharmonian sekarang melalui media sosial. Pandangan Bro Shah sendiri, bagaimana caranya? Sebab kadang-kadang kita tengok dekat media sosial pun tempat untuk kita berdebat, berbalah. Jadi bagaimana? Okey, sekali lagi saya kembali kepada agama lah, senang cerita. Tak nak bagi teori, okey? Kalau kita lihat dalam surah Hujurat surah 49 ayat nombor 6, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ia bermaksud, okey, wahai orang yang beriman, apabila seseorang fasik membuat berita kepada kamu, siasat berita itu terdahulu. Okey. Nescaya kamu mungkin menganiayai seseorang dan kemudian hari kamu menyesal. Jadi hari ini dalam social media pelbagai berita datang pada kita, jangan forward. Siasat dulu, berita tu sahih tak sahih. Dan kalau tak sahih, tolong jangan forward. Dan kalau sahih tetapi membawa kepada perpecahan, pergaduhan, dan jangan forward juga walaupun dia sahih. Kita nak pada perpaduan. Kemudian dalam surah yang sama, surah Hujurat, kalau kita ambil ayat 9 dengan 10 for example, dia menyebut apabila ada dua orang beriman bergaduh antara satu sama lain, maka damaikan antara mereka. So dalam media sosial, bila ada pihak yang berbalah, tugas kita bukan jadi batu api ataupun kita tambah minyak, tidak. Tugas kita ni adalah mendamaikan mereka. Dan juga kita dilarang membawa gelaran-gelaran yang buruk antara satu sama lain. Dan banyak lagi lah kalau kita lihat tentang adab atau etika media sosial. Dan satu lagi saya kena sentuh juga adalah surah Maidah ayat nombor 8. Secara ringkas saja maksud ayat tadi adalah Tuhan suruh kita berlaku adil. Jangan kerana kebencian kita pada seseorang menyebabkan kita tidak berlaku adil. Baik, dalam kita menjaga sensitiviti sesetengah kaum, kalau kita lihat ada kaum yang memartabatkan mungkin seekor haiwan ini, tetapi ada agama pula menjadikan seekor haiwan ini sebagai makanan dan sebagainya. Berwujud perbezaan yang begitu ketara di situ. Bagaimana dalam kita nak meraih kadar perbezaan itu, kita nak juga menghormati sensitiviti kedua-dua agama ini. Okey, sangat penting. Yang pertama sekali, kita tidak menafikan hak mana-mana pihak pun. Okey, dari segi kebebasan mereka untuk beragama ataupun untuk cara hidup mereka. Itu yang pertama. Contohnya kalau kita lihat dalam agama Islam ada larangan memakan binatang-binatang tertentu seperti khinzir lah sebagai contoh. Tetapi bagi kaum lain mungkin itu makanan utama bagi mereka. Jadi siapa yang adalah makanan utama bagi dia, diteruskan. Tetapi kita jangan memprovokasi antara satu sama lain. Ataupun kalau kita lihat dalam Islam kita ada hari raya korban. So antara binatang yang dikorbankan mungkin bagi dalam kaum lain binatang itu adalah satu binatang yang suci yang dihormati sebagai contoh. So apapun yang kita lakukan tidak menafikan hak masing-masing, tetapi dan kita jagalah sensitiviti seberapa yang kita dapat. Baik. So yang ini kita hidup cara matang tu sangat penting. Okey, kalau nak hidup secara matang, kita kena pandailah, kena ada tahu caranya untuk kita mengekalkan perpaduan itu sendiri. Mungkin ada tips ataupun pandangan daripada Bro Shah sendiri, bagaimana kita nak mengekalkan perpaduan yang sedia ada sekarang? Adakah perlu kita berjumpa setiap hari untuk mengekalkan hubungan yang rapat itu, ataupun perlu tak kita turun
turun padang ataupun berjumpa untuk melakukan aktiviti ataupun apa cara untuk kita luangkan masa bersama ke bagaimana? Okey, secara umumnya saya lihat rakyat Malaysia ni, okey, kita hidup dah okey tau. Kadang-kadang kita dengan jiran kita, kawan-kawan kita pergi ke kedai untuk beli barang, kita tak beli dengan kaum kita atau agama seagama dengan kita saja. Kita dari segi interaksi dah okey. Cumanya yang saya risau ni dalam media masa sebagai contoh. Okey, banyak diwar-warkan perbalahan, perselisihan, dan saya risau kalau kita tidak berkawal benda ni, dia akan menjadi semakin api yang marak dan membakar semua. Dan apa yang saya akan bagi tahu adalah begini, mana-mana perbalahan antara kaum atau agama tidak membawa keuntungan kepada kita. Okey. Tak kira lah kita ni bergaduh, tak kira awak agama apa, awak bangsa apa, bila kita bergaduh, masing-masing akan rugi. Cuma bezanya siapa rugi besar, siapa rugi kecil. Tetapi tetap rugi. Okey, bro, kalau kita lihat daripada konteks Unity itu sendiri kan, apa yang telah dijalankan oleh Unity dalam memupuk keharmonian antara agama dan kaum di Malaysia misalnya? Alhamdulillah, pengalaman kami dekat Unity, kami cuba mainkan peranan apa yang dapat. Dan bila kita lihat berlakunya ketegangan antara kaum, antara agama dan sebagainya, antara aktiviti yang kami lakukan, kami cari alasan macam berbuka puasa bersama-sama. Ataupun kita raikan Hari Raya Aidilfitri bersama-sama. Maka kita akan jemput ketua-ketua agama, pelbagai agama ya. Ini termasuk daripada Katolik, daripada Protestan, daripada Ortodoks, daripada Taois, daripada Buddhis, daripada Hindu, daripada Sikh, daripada Bahai. Kita akan panggil mereka dan kita akan libatkan juga ketua-ketua agensi-agensi agama. Daripada JAIS, MAIS, MAWIB, JAWI, Yadim, JAKIM, daripada jabatan-jabatan mufti, biar mereka berkenalan antara satu sama lain. Bila mereka berkenalan, berlaku ni isu apa-apa, daripada mereka menjadikannya viral atau apa-apa, lebih baik mereka kontak antara satu sama lain dan selesaikan secara bersama. Ada isu, kita dapat selesaikan. Mana-mana isu, kalau tak dapat selesaikan, sekurang-kurangnya kita saling faham memahami antara satu sama lain. Ini antara, dan banyak juga dialog-dialog antara agama yang kita lakukan, insyaAllah. Dan sebenarnya banyak aktiviti-aktiviti yang boleh kita jalankan bersama untuk menguatkan lagi perpaduan itu, khususnya di kampung-kampung kan, walaupun kadang-kadang di bandar ni susah untuk kita nak lakukan aktiviti, tapi sebenarnya kita tanpa kita sedar dekat kampung tu banyak aktiviti-aktiviti yang boleh kita lakukan. Kadang-kadang kita pandang sepi je, gotong royong ada lagi ke orang buat, tapi sebenarnya ada lagi aktiviti tersebut yang aktiviti itulah yang menguatkan hubungan keharmonian dan perpaduan untuk hari ini. Baik, kita dah pun sampai ke penghujung, sedikitlah yang terakhir daripada brosya sendiri. Kita menghampiri mood kemerdekaan ni. Mungkin ada mesej yang ingin disampaikan khususnya orang muda sekarang ni kepada generasi sekarang dan akan datang, bagaimana untuk terus mengekalkan perpaduan yang sudah ada sekarang ini? Okey, yang pertamanya kita kena lihat balik sejarah bagaimana kita mencapai kemerdekaan dan hargai pengorbanan yang telah dilakukan oleh generasi terdahulu. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita kena saling hormat menghormati. Seperti mana tajuk kita pada hari ini, antara dakwah dengan kertas. Kita ambil contoh ya, kalau tak ada kertas, anak kita ada dakwah, ada pen kan, apa dia akan buat? Dia akan conteng dinding. Rosak. Dan kalau tak ada dakwah, kita ada kertas tu tak ada nilai sangat. Boleh belilah 500 keping, 80 gram, mungkin RM89 dekat kedai. Tetapi bila kita ada dakwah dan kita bagi ilmu, bagi pengisian, ia boleh jadi satu buku yang sangat bermanfaat. Begitulah hubungan antara agama dengan kaum di Malaysia ini. Kita adalah umpama dakwah dan juga kertas. Kita saling melengkap antara satu sama lain, saling bantu-membantu supaya kita memajukan negara kita Malaysia, insya-Allah. Dan dalam slogan-slogan kemerdekaan saya harap dia bukan sekadar satu retorik saja atau slogan semata-mata, tetapi tak perlu slogan pun. Kita sebagai rakyat Malaysia perlu hidup dengan aman damai, dengan keharmonian, insya-Allah. Itu dia. Baik, nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita ya. Insya-Allah kita jumpa di lain kesempatan. Bro Shah ataupun Shah Kirit selaku Presiden Global Unity Network. Baiklah, kita nak berhenti rehat seketika. Banyak lagi perkembangan terkini yang akan kami kongsikan bersama, dan kita akan bersama dengan tetamu jemputan yang seterusnya sekejap saja lagi di Apa Khabar Malaysia. Kembali selepas ini.
Terima kasih kerana masih bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia dan pastinya kita tak pernah lekang dengan perkataan seperti dengan slogan pandu cermat jiwa selamat, berhati-hati di jalan raya dan ingatlah mereka yang tersayang. Namun persoalannya, masih relevankah slogan-slogan ini ketika di negara Malaysia ini peningkatan kes kemalangan jalan raya amat sukar kita bendung. Saban hari ada sahaja berita-berita kemalangan jalan raya, tak kisah melibatkan pemandu motosikal, kereta, pemandu bas ataupun kenderaan-kenderaan besar seperti lori dan juga trailer. Dan itu yang akan kita bincangkan bersama dengan tetamu kita pada hari ini. Siapa sihat? Pandu cermat jiwa selamat, tentunya orang yang arif lagi bijaksana untuk menjawab persoalan ini. Relevan tak perkataan pandu cermat jiwa selamat ini? Tentunya bersama kita pada hari ini teknologis Azhar Hamzah berkesempatan pada pagi ini bersama kita menerusi Apa Khabar Malaysia, dan tentunya Tuan Azhar Hamzah merupakan pengarah Pusat Penyelidikan Perubatan Tingkah Laku Pengguna Jalan Raya Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIRUS. Apa khabar Tuan? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih menjemput kami datang ke sini pada hari ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Macam Helena katakan tadi, saya terfikir juga relevankah slogan itu pandu cermat jiwa selamat, sedangkan saban hari kita mendengar berita-berita peningkatan ataupun berlakunya kemalangan jalan raya saban hari dengan jumlah yang kita fikirkan ia satu perkara yang logik ke tak? Relevan tak lagi perkataan pandu cermat jiwa selamat tu? Bagaimana? Saya rasa ia sangat relevan lah, sebab itu wawasan kita, itu yang kita nak lah. Kita nak jiwa selamat. Maksudnya apa, kalau kita rujuk kepada agama dan rujuk kepada teori-teori psikologi nak menjadi selamat, duduk dalam situasi selamat ni menjadi asas. So semua kita nak selamat. Sama ada dalam perjalanan, sebab tu berada di rumah, sebab tu bekerja dan sebagainya. Jadi relevansi itu tiada persoalan. Dia masih relevan. Baik, Tuan, teknologi Azhar, kita nak tanya juga, kalau baru-baru ini kecoh beberapa hari lepas di Pulau Pinang, di mana terdapat 5 yang maut dalam kemalangan jalan raya melibatkan motosikal, dan antara yang maut itu berusia yang paling muda 17 tahun dan yang paling terbaharu adalah seorang pemuda yang berusia 34 tahun. Dan mungkin sebagai permulaan perbincangan kita, Tuan boleh kongsikan statistik atau data mengenai jumlah kemalangan penunggang motosikal di negara kita. Okey, terima kasih. Kalau mengikut statistik, ini yang dah berlaku sekian lama lah. Ya. Kalau di Malaysia ni sebelum adanya PKP 2020 bulan 3 tu, sekitar 450,000 ke 500,000 kemalangan setiap tahun, bertahun-tahun lamanya. Ya. Dan jumlah motosikal yang terlibat dalam kemalangan itu sekitar 10 hingga 14%. Jadi purata mudahnya 100,000. 100,000 motosikal terlibat dalam kemalangan setiap tahun. Kita beri pengecualian kepada PKP lah, 2020-2021 sebab kekangan pergerakan. Jadi secara automatiknya jumlah kemalangan tu berkurangan lah, sebab pendedahan kepada trafik berkurangan. Jadi jumlah kemalangan pun berkurangan sebanyak 25% lah 2020 dan 2021. Tapi kalau dikira nombornya 2021 masih di sekitar 370,000. Itu bersamaan lebih kurang 1,000 kemalangan setiap hari. Jadi bila berlaku kemalangan akan ada kecederaan. Bila ada kecederaan, adalah juga yang kematian. Macam itulah dia punya susunannya, nisbahnya. Kalau di negara-negara yang lebih maju, mungkin nisbahnya 1 kematian ada 30 kecederaan. Tapi kalau di Malaysia, di Asia ni lebih tinggi sikit. Mungkin 1 nisbahnya ke 50. Maknanya setiap 1 kematian akan ada 50 kecederaan parah. Belum kecederaan kecil. Itu lagi tinggi lah nisbahnya. Dan Tuan, kalau kita lihat daripada statistik yang dipapar di kaca televisyen ini, motosikal mempunyai peratusan yang sangat tinggi terlibat dalam kematian. Ya, betul. So mungkin Tuan boleh komen sikit tentang slide ni. Ya. Secara dasar kita faham motosikal ni dia kenderaan yang strukturnya terbuka. Jadi bila kita membawa motosikal ni, kita tiada perlindungan. Perlindungan fizikal lah maksud saya. Jadi yang paling penting pengguna motosikal ini dia kena lindung diri dia, dengan menggunakan topi keledar, pakai pakaian yang tebal, jaket, pakai kasut dan sebagainya lah.
sebab tiada benda lain lagi yang akan melindungi bila berlaku kecelakaan, ya, bila berlaku nahas. Tak ada dah. Motor itu tidak membantu untuk melindungi, ya, sebab struktur yang terbuka lah, ya. Jadi mereka sentiasa menjadi kumpulan yang paling terkesan, ya. Walaupun saya cakap tadi sekitar 10 hingga 14% jumlah yang terlibat dalam kemalangan, tapi dengan struktur yang terbuka, dengan kelajuan dan sebagainya, jumlah kematian mereka yang teramai, ya, sekitar 65%, 67% yang paling tinggi lah kalau tak silap saya, saban tahun berterusan berlaku walaupun ketika COVID. COVID ada kekangan pergerakan, kumpulan yang paling terkesan masih sama, kumpulan motosikal, dan umur kumpulan yang paling jelas ialah sekitar 29 tahun dan ke bawah lah. Ya, termasuklah juga kanak-kanak sekolah, yang pergi sekolah naik motosikal, ada yang ada lesen, ada yang tak ada lesen. Okey, jadi pandangan tuan sendiri kadang-kadang bercakap tentang ada anak-anak sekarang yang menunggang motosikal ialah di bawah 18 tahun kan, ada yang tak ada lesen, ada yang tak menggunakan topi keledah, hanya keluar walaupun bukan jalan besar, dalam jalan kampung jalan kampung saja, tapi boleh mengakibatkan kemalangan jalan raya. Betul. Yang membawa kepada kematian. Pandangan tuan sendiri, apa yang perlu disarankan kepada ibu bapa? Apa yang perlu dinasihatkan kepada ibu bapa yang rasanya macam kurang tanggungjawab untuk mengingatkan anak-anak supaya perlunya ada lesen dan perlunya keselamatan sebelum keluar rumah dengan mengenakan topi keledah dan sebagainya? Ya, betul. Soalan yang menarik. Kita sebagai parents lah, sebagai ibu bapa, kita yang mengawal kan. Maksudnya kalau di sekolah masa kecil, sekolah rendah, kita ibu bapa yang menentu, ibu bapa dan penjaga yang menentu dia nak pergi sekolah naik apa, kan, naik bas, naik kereta, kita hantar sendiri dan sebagainya lah. Jadi kuasa itu kita ada, kita tentukan. Jadi kalau berbalik kepada menunggang motosikal ni, kita sebagai orang dewasa, penjaga, kita kena faham motosikal itu suatu kenderaan yang berisiko. Bila lesen dan tak ada lesen itu perkara kemudian. Memberi kebenaran mereka menaiki motosikal itu satu cabaran lah. Ya. Sebab motosikal bukan kenderaan yang struktur terbuka, mudah untuk mendapat kecederaan. Kalau tiada perlindungan diri, PPD lah, peralatan perlindungan diri. Jadi untuk ibu bapa dan penjaga, saya sarankanlah, kalau boleh anak kita tu kena melalui proses pembelajaran, diajar, dididik, ambil lesen dan sebagainya. Maksudnya kalau mengikut peraturan, dia layak menunggang motosikal, baru kita beri kebenaran lah. Kalau tak ada lesen, kalau tak ada lesen ni, kita tidak melalui satu proses pembelajaran, kan, peraturan jalan raya, bila nak berhenti, macam mana nak mengendali kenderaan, So latihan itu tidak ada. Sekadar duduk di atas motor dan bawa, itu bukan kelayakan untuk membawa motosikal, sebab kita kena faham bila nak berhenti, jarak berhenti dan sebagainya lah, kelajuan yang perlu kita bawa. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Baik, Tuan, daripada tadi kita dah tahu kena ada pembelajaran. Selain itu kita tahu juga bahawa aspek kecuaian ini bersama juga dengan sikap pemanduan. Bagaimana kalau kita tidak halang perkara ini dengan cepat dan tuntas, apa yang akan berlaku pada ni secara ringkasnya, Tuan? Apa yang berlaku ni dah berterusan lah, berterusan. Kalau kita semak data yang ada tu, dia dah sekian lama, mungkin dah 20 tahun, mungkin lebih daripada itu masalah ni. Jadi kita faham langkah cepat yang boleh dibuat ialah penguatkuasaan. Penguatkuasaan. Satu, penguatkuasaan yang rasmi lah oleh agensi-agensi yang seperti polis, JPJ dan sebagainya. Tapi saya rasa yang lebih membawa makna ialah kita penjaga ni. Kita yang ada kuasa di peringkat awal, di peringkat dasar untuk menghalang. Itu yang lebih baik. Jadi di peringkat kita lah, kita kena lebih banyak lah memberi membuat kempen-kempen kesedaran, memberitahu, berkongsi maklumat tentang bahaya, tentang risiko menunggang motosikal dan sebagainya, supaya generasi yang baru yang akan cuba membawa motosikal daripada kecil ni faham risiko, kan, apa bahayanya menaiki motosikal ini. Banyaklah perkara yang perlu kita
kawal Ya. dan kita main peranan sebenarnya ibu bapa tu mainkan sendiri peranan. untuk Ibu sentiasa bapa lah. menegur. Tapi betul. kadang-kadang sebenarnya Helena, saya nak sentuh sikit lah. Kadang-kadang tak boleh nak salahkan ibu bapa. Ibu bapa ni memang sikap dia bertanggungjawab, sentiasa nak menegur anak-anak. Tapi kadang-kadang anak-anak ni agak ketegak, tak nak dengar cakap yalah. kan. Sesuka Akan hati ada je kes apa yang yang disuka begitu. lakukan. Ya. Ya, betul. Baiklah, sebenarnya kita kekurangan masa Okey. dan kesuntukan masa sebenarnya Tuan. Terima kasih Baik. banyak-banyak sudi meluangkan masa bersama kami pagi ini, iaitu Tuan Teknologi Azhar Amza, Pengarah Pusat Penyelidikan Perubatan Tingkah Laku Pengguna Jalan Raya, Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, MIROS. InsyaAllah kita Terima jumpa kasih. di lain masa. InsyaAllah. Nah. Terima kasih atas Betul. jemputan. Baiklah, buat waktu ini kita nak bersama dengan wartawan bernama di Kedah untuk memahami tentang program Mentor-Menti Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Wisma bernama Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah KEDA berjaya melonjakkan pendapatan usahawan bimbingannya di bawah program Mentor Menti menerusi program transformasi pembangunan keusahawanan sejak tahun 2019. Menurut Pengurus Besar KEDA, Datuk Kamarudin Abdul Akib, terdapat seramai 30 menti dan 9 mentor di bawah program berkenaan, iaitu melibatkan perbelanjaan keseluruhan sebanyak RM228,000 dengan setiap menti ini diberikan geran penuh pakej permulaan sebanyak RM10,000. Untuk makluman penonton semua, ketika program ini baru diperkenalkan pada tahun 2019, menti diberikan geran bantuan peralatan bagi memulakan perniagaan bernilai RM7,000, manakala selebihnya RM3,000 menti perlu mengeluarkan modal sendiri untuk pembelian bahan mentah. Bermula tahun lepas, dalam usaha membantu usahawan dan peniaga yang terjejas pendapatannya akibat pandemik COVID-19, menti diberi geran penuh sebanyak RM10,000. Untuk makluman penonton lagi, 3 menti yang terpilih terdiri daripada pengusaha mobile spa dan home spa pada tahun lepas yang dilihat terkesan teruk akibat pandemik COVID-19 berjaya meningkatkan pendapatan sehingga 200% setelah 8 bulan beroperasi menerusi program berkenaan. 3 menti ini diberi tunjuk ajar dan latihan secara intensif oleh Azti Beauty House, iaitu mentor dalam usaha menaik taraf servis rawatan yang diberikan kepada pelanggan. Program ini diinspirasikan melalui konsep licensing dengan kerjasama usahawan berpengalaman iaitu mentor yang bertindak memberi bimbingan dengan segi pengoperasian dan pengurusan perniagaan kepada usahawan baru iaitu menti. Program ini dilihat berhasil melonjakkan pendapatan usahawan ke tahap yang lebih tinggi bagi kluster kesejahteraan iaitu spa dan urutan spa dan kecantikan. Menurut Datuk Kamarudin lagi, KEDA telah mengenal pasti mentor berpengalaman pemangkin kejayaan program ini seperti Azti Beauty House yang merupakan anak syarikat di bawah Azti Group of Companies yang mempunyai pengalaman lebih 20 tahun dalam bidang seni kecantikan. Ayo kita lahirkan impian bersama, menjunjung semangat yang bernama. Ayo kita
Ya, selamat pagi kembali bersama kami menerusi Apa Khabar Malaysia. Apa khabar anda, khususnya orang muda? Jangan pergi mana-mana. Ini satu topik yang cukup menarik untuk kita bincangkan dan mungkin sedikit sebanyak memberi panduan dan juga pengetahuan kita bersama pada hari ini. Orang muda elak muflis. Satu tajuk yang cukup menarik di mana saya terfikirkan juga macam mana orang muda nak elak daripada muflis. Sebab orang muda ni dia melalui fasa yang enjoy. Kenapa kita perlu berjimat? Kenapa kita perlu nak ikat perut? Ataupun kenapa kita perlu berputih mata untuk tidak melakukan ataupun menahan aktiviti-aktiviti yang kita suka nak buat yang melibatkan kewangan? Kenapa kan? Tapi sebenarnya boleh kalau kita ada perancangan ataupun kita mengawal kewangan kita dengan betul. Betul, itu yang kami nak bincangkan hari ini bersama dengan tetamu kita, iaitu Puan Nirmala M. Subramaniam, Ketua Jabatan Pendidikan Keuangan Sektor Isi Rumah AKPK. Terima kasih Puan kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih kerana menjemput saya. Baik, Puan, kalau kita lihat laporan pantauan ekonomi oleh Bank Dunia telah mengesahkan bahawa 60 individu di Malaysia yang muflis adalah golongan belia. Dan mungkin sebelum Puan boleh ceritakan tentang statistik ini sendiri. Okey, kalau kita lihat dari segi umur kalau kita lihat yang bawah 35 tahun ni lebih kurang 22% lah yang daripada keseluruhan yang muflis, lebih kurang 22% tu adalah bawah 35 tahun. Kalau kita lihat kebanyakan ramai yang muflis ni sebenarnya daripada umur 35 hingga 54. So bila kita lihat kenapa umur ni boleh dikatakan lebih ramai, disebabkan waktu ni kan komitmen lebih, kita dah kahwin, dah ada anak, dah ada keluarga. Tapi kalau dia mula merancang daripada awal sebelum tu, mungkin yang ni boleh dielakkan. Sebab yang ni dah boleh dikatakan, sebab kalau kita lihat statistik di AKPK, kalau dilihat mereka yang datang dengan masalah keberhutangan tinggi pun di antara umur 35 hingga 50. Sebab di waktu ni banyak komitmen. So kalau kita kaji balik, dia memanglah sebabnya dia pada mulanya macam tadi kan cik kata nak enjoy kan, dia ada formula YOLO kan, you only live once. So kenapa nak sekat semua? So dia fikir, ramai daripada kita akan fikir saya mulakan perancangan bila dah kahwin, saya nak mulakan merancang duit bila ada anak, so tak payah nak fikir sekarang. So disebabkan tu bila dah sampai waktu tu dia sangkut pula sebab terlalu banyak. So ini antara statistik. Dan kalau kita lihat dari segi pinjaman, pinjaman mana yang paling ramai orang muflis bankrupt adalah disebabkan pinjaman peribadi, personal loan. Pinjaman peribadi diikuti dengan pinjaman sewa beli kereta. So yang ni antara dua boleh dikatakan pinjaman yang paling tinggilah yang menyebabkan orang muflis. Jangkaan saya meleset sebenarnya. Saya merasakan bahawa punca utama adalah kredit kad, tetapi tidak. Tak, sebab kad kredit ni dia bergantung pada jumlah yang kita bayar. So kita pakai, kita bayar, kita pakai, kita bayar, dan kita sebenarnya mengawal. Saya selalu cakap kad kredit ni bunganya di tangan kita, sebab berapa yang kita bayar, berapa baki yang kita tinggalkan itu. Tetapi kalau kita lihat pada pinjaman peribadi dengan pinjaman sewa beli ni, dia kadar sama rata, dia dah upfront, dia dah pendahuluan, dia dah kira semua. So kita masih kena bayar. Dan kalau kita lihat pada pinjaman peribadi dengan sewa beli, kebanyakan penggunaannya adalah sekali dia dah guna, lepas tu dia kena bayar kan, dan jumlah dia dah fix. Macam kereta, dia adalah harta yang susut nilai. Betul. So nilainya akan semakin menurun. So walaupun kita bayar tinggi, tapi kalau kita nak jual balik, kita tak dapat nak cover balik baki pinjaman tu. Okey, sebenarnya Lina, kalau fikir secara logiknya, kita tak boleh nak salahkan orang muda 100%. Biasanya kalau muflis berlaku, orang muda memang tak pandai mengawal ataupun merancang kewangan. Tapi menyentuh tentang merancang dan mengawal kewangan tu perlu ada ilmu dan sikit pendidikan. Menyentuh tentang pendidikan secara ringkas ni, mungkin Puan boleh terangkan kepada kami mengenai perkhidmatan pendidikan yang disediakan oleh AKPK ni sendiri. Sebenarnya perkhidmatan pendidikan kami pun bermula daripada apabila kami melihat masalah. Sebab pada awalnya kami memang melihat masalah keberhutangan. Dan bila kami tanya kepada mereka yang datang kepada AKPK, kami tanya kenapa ada masalah keberhutangan ni, ramai menyatakan disebabkan tiadanya perancangan kewangan. Dan bila kami nak tengok lagi kenapa tiada perancangan, rupanya dia tak tahu macam mana nak merancang. Sebelum saya ambil apa
apa-apa pinjaman dan sebagainya, apa yang perlu saya tahu. Tak salah, semua pinjaman tak salah, cuma saya kena nilai diri saya dan saya tidak tahu bagaimana. So oleh itu AKPK sekarang kami banyak ya nak mencegah lah, katakan kita nak cuba, so kita mula daripada universiti, daripada institut pengajian tinggi ya, kami bagi supaya bila dia masuk kerja dia dah boleh fikir okey apa yang patut saya lakukan ya. So kami ada macam menawarkan subjek kami yang MQA accredited dekat universiti on pengurusan peribadi, kewangan peribadi. Lepas tu kami ada pendidikan atas talian dan kami banyak bekerjasama dengan organisasi kerajaan dan swasta juga memberikan pendidikan kepada golongan kaki tangan, pekerja dan sebagainya. Bekerjasama juga dengan, kami memerlukan kolaborasi. Kalau tak ada kolaborasi kat sini memang susah. Dan bersama Bank Negara dengan Suruhanjaya Security Malaysia, kami ada juga jaringan pendidikan nasional, Financial Education Network ni, di mana jaringan ni mengumpulkan semua key players lah yang ahli-ahli yang key, supaya kita boleh sama-sama ya memberikan pendidikan kewangan. So pendidikan kewangan kami ada di atas talian, boleh menjemput kami, boleh melayari laman web kami www.akpk.org.my, dan di situ juga banyak maklumat diberikan. Dan kalau ingin menjemput kami untuk memberikan ceramah juga boleh membuatkan, sebab dia kena sentiasa. Bagi saya pendidikan kewangan ni bukan sekali, sebab dia berubah mengikut fasa hidup dan keperluan dan peristiwa yang berlaku. Katakan bila dia belajar, dia mungkin fikirkan bahagian ni saja. Tapi bila dia dah masuk kerja, dia mungkin fikirkan nak beli kereta, nak beli rumah. Bila dia dah nak kahwin, dia lain pula kan. Apa yang patut saya tahu sebelum kahwin? Bukan majlis sahaja kan. Tapi macam mana kehidupan selepas tu? Bagaimana saya nak berurusan tentang kewangan selepas tu? So contohnya untuk tu kami ada macam modul do it together. Macam mana saya nak do it, DUIT do it together. Macam mana kami nak berduit together, power.akpk.org. So begitulah caranya. So kami mengalu-alukan lah lebih ramai yang datang menuntut, datang cari. Sebelum beli kereta tu fikirkan, cari dulu ilmu dia. Sebelum nak buat apa-apa pelaburan, masuk website, tanya dulu. Tapi masuk yang sah lah. Jangan salah pula yang boleh jadi jutawan satu hari Itu antara cepat kaya pula kan. Betul, itu antara yang saya rasa orang muda sangat cepat terpengaruh. Dan sebenarnya bila kita dah cepat terpengaruh dengan tu, nanti kita dah tak mampu nak uruskan keuangan kita. Namun saya nak tanya juga, kelas-kelas yang diadakan, kursus-kursus yang diadakan, adakah kelas-kelas ini, kursus ini adalah percuma atau bagaimana? Ada yang percuma, ada yang berbayar. Macam kursus-kursus atas talian power tu semua dia percuma. Tapi kami ada juga kelas macam yang kita buat lebih terperinci, fokus group, nak aktiviti dan sebagainya, yang berbayar juga ada. So dua-dua ada. So cari dulu. Dan maklumat tu sebenarnya banyak so macam dia masuk dalam website kami, dia ada artikel-artikel yang dia boleh tengok kan, video-video yang dia boleh tengok. So cuma setiap kali ingat je, kalau saya nak buat sesuatu keputusan kewangan, cari maklumat dia dulu, maklumat yang sah. Mungkin Puan boleh kongsikan bersama, di samping kursus-kursus yang diadakan ataupun yang ditawarkan itu, kita boleh recap sikit balik tugas AKPK ni dalam memastikan golongan muda dapat dibantu sebelum mereka ni terjerumus kepada pelaburan. So dalam pelaburan pelaburan macam kita sebut tadi kan, memang boleh dikatakan golongan muda ni dia nak quick way lah, semuanya nak cepat kan. So skim cepat kaya ni, pelaburan kita kena berhati-hati. So even pelaburan yang sah pun kita kena berhati-hati, sebab pelaburan ni ada sama risiko. Ada kita buat duit atau tidak kan. So jadi sebelum apa yang AKPK selalu kongsikan banyak maklumat ialah dari segi pendidikan, knowledge. Tapi dia ada dua. Kalau bagi saya pelaburan ni ada dua. Satu, pendidikan tu, pengetahuan tu kena ada. So saya kena cari ilmu. Kalau saya nak melabur dalam sesuatu benda, belajar dulu dan belajar daripada tempat-tempat yang regulated macam Suruhanjaya Security Malaysia, Bank Negara, AKPK Lepas tu even bursa saham pun ada pembelajaran atas talian so boleh belajar. Lepas tu itu pengetahuan, so saya kena belajar. Lagi satu, pengurusan emosi. Emosi tu sangat penting dari segi pelaburan ni. So dari bab tu pun kami mengongsikan kena sabar, jangan tamak kena kawal, sebab yang tu antara perkara yang boleh menyumbang kepada
tersalah labur. Jangan tamak tu penting sebenarnya. Orang muda ni memang ada sikap orang kata impulsi, sikap yang terburu-buru, sangat keinginan yang impulsif, tinggi, tak sabar untuk dapatkan sesuatu. Walaupun kadang-kadang kita nampak habuan tu besar, kita tak sabar, kita salah bertindak. Betul. Dan mungkin nanti di masa hadapan mungkin AKPK akan berkolaborasi dengan universiti mungkin. Misalnya kalau macam dekat universiti ada TITAS program-program yang kena wajib lulus untuk dapat graduasi, mungkin AKPK boleh kolaborasi dengan mereka, minta ini adalah satu tarikh ataupun kursus yang wajib lulus, tak pun ni kursus kahwin jadikan kursus kahwin. Kami memang bersama yang kena ada JAKIM. sijil lah. Dengan JAKIM memang kami dah bekerjasama sebab memang ada modul khusus kewangan dalam pra perkahwinan, post perkahwinan, pasca perkahwinan pun. Dengan universiti memang kami tengah cubalah nak masuk dalam TITAS, tapi ada satu subjek yang asas keusahawanan yang wajib untuk pelajar dalam tu ada satu topik untuk pengurusan aliran tunai di mana AKPK memang kami bekerjasamalah dengan kementerian untuk memberikan modul tu. So memang banyak, kami juga pernah melakukan simulasi di universiti, katakan berikan satu jenis skema, macam anda dapat SMS kan, adakah anda akan respon ke tak, untuk mengetahui adakah dia kebarangkalian dia untuk memasuki scam ke tak, tertipu ke tak. So ada juga buat simulasi sebegitu untuk memberikan. Seperti yang saya cakap, dia kena selalu sebab kita mudah lupa. Sebenarnya kita punya sikit je masa, mungkin secara ringkasnya Puan boleh kongsikan bersama. Kita tahu AKPK ni bertanggungjawab untuk memastikan masyarakat dapat menguruskan kewangan dengan baik. Selain itu juga peranan AKPK dalam membantu individu yang menghadapi bebanan hutang. Boleh tolong bayarkan ke? Itu persoalan utama Tolong selalu orang bayarkan tanya. tu tak boleh, tapi kami boleh tolong bincang dengan institusi kewangan untuk dapatkan satu struktur pembayaran yang dia mampu bayar dan institusi kewangan pun setuju terima. So kita akan jadi orang tengah berbincang dengan pihak institusi kewangan, tengok aliran tunai mereka berapa yang dia boleh mampu bayar, dan kami akan bincang. Tujuan kami supaya kami boleh memudahkan, supaya kami boleh membolehkan dia untuk membayar. Tapi dari segi apa yang kami nak cakap secara ringkas, yang 4A ni, dia kena akui dulu. Ada masalah, saya kena tahu. Sebab ramai yang masih tidak ingin mengakui dia ada masalah, dan cara kita menyelesaikan masalah ialah dengan ambil hutang baru. Yang kedua, analisa A kedua, analisa situasi, tengok berapa ada kenaraikan. A ketiga, kita ambil tindakan. Berbincang dengan institusi kewangan, berbincang dengan keluarga tu penting kita kena bincang. Lepas tu berbincang dengan bank, keluarga dan sebagainya, cari satu jalan. Tak boleh tiga-tiga ni A keempat AKPK sahabat anda. So boleh datang ke AKPK. Perkhidmatan kami untuk individu yang datang untuk khidmat nasihat adalah percuma. Ini adalah percuma, kena ingat kami tidak mengenakan apa-apa bayaran. So kami akan berbincang, dapatkan satu struktur bincangan bank, dapatkan pertujuan mereka dan boleh jalankan program pengurusan kredit kami, dan melalui program itu mereka akan membayar melalui AKPK, tapi kami akan agihkan kepada institusi kewangan dan kami akan bersama mereka. So dalam masa mereka bersama kami, kami akan berikan pendidikan juga, akan jemput juga, sebab kami nak dia bila dia keluar daripada program ni, dia keluar sebagai seorang yang baru, dengan tabiat yang baru, dah mungkin dia dah nak berubah, macam tu. Itu dia perkongsian yang cukup berguna. Semoga kita dapat panduan, dan sebenarnya tajuk hari ini saya tak berapa suka. Orang muda elak muflis. Kenapa perlu salahkan orang muda? Kadang-kadang orang tu pun ramai yang tak sedar diri tau. Ramai juga yang muflis Yang penting individu tu sendiri, bagaimana kita boleh mengawal dan merancang kewangan kita sendiri untuk elak daripada muflis Kalau betul-betul memerlukan khidmat nasihat dan bantuan, silalah Roger AKPK, sahabat anda. Baiklah. Terima kasih Puan Nimarlah atas perkongsian tadi. Terima kasih. Dan itu saja yang dapat kita kongsikan hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang sedang menonton kami. Ingat, sekiranya anda ada masalah, cari AKPK, okey? Jangan cari kami, okey? Itu saja. Apapun, terima kasih atas perhatian anda dari awal sampailah ni dah habis dah pun. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Assalamualaikum. Saya Cedi, undurkan diri. Bye-bye. Bye.